وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى المؤلف العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى وحجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وإلى شيخنا أحمد فهمي زمزم رحمه الله تعالى وإلى مشايخنا ووالدينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kembali pada perbincangan kita berpandukan kitab Sayrus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin, al-bab ats-tsalits fi asraris salah, muka surat 228. Kata musannif rahimahullahu taala, adapun adab-adab imam di dalam bacaan itu maka 7 adab. Jadi selesai kita bincang tentang menghasilkan khusyuk dalam sembahyang, perbahasan yang panjang, alhamdulillah. Kemudian kita masuk pula faslur rabi' fi adabil imamah wal qudrah wal qudwah. Fasal yang keempat pada menyatakan adab menjadi imam, wal qudwah dan adab mengikuti imam. Makna adab imam dan juga adab makmum. Di dalam faslur rabi' ini ada beberapa tajuk. Yang pertama, adab yang terdahulu di daripada sembahyang itu, iaitu enam perkara. Adab imam sebelum sembahyang. Kemudian hari ini kita nak bincang adapun adab-adab imam di dalam bacaan itu maka 7 adab. Di bawah fasal yang keempat ada beberapa tajuk. Yang pertama, adab yang terdahulu daripada sembahyang. Kemudian yang kedua, adab imam di dalam bacaan. Jadi adab terdahulu, adab imam sebelum sembahyang ada 6. Selesai perbincangan kita. Hari ini, malam ni kita nak masuk adab imam di dalam bacaan. Maka di situ ada 7 adab kata musannif rahimahullahu taala. Yang pertama, sunat bagi imam itu memperlahankan akan doa iftitah dan ta'awudz, seperti sunat memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang bersembahyang, bagi orang yang sembahyang bersendirian. Yang pertama, ini maklum, doa iftitah baca pelan. Begitu juga doa, bagi juga ta'awudz. Apa dia ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama tu imam dengan makmum sama. Jadi kata musannif, lepas takbir Allahu Akbar, tu imam takbiratul ihram, dia baca doa iftitah. Baca tu pelan ke derah? Baca pelan. Habis baca doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunat baca a'udzubillah, baca derah ke pelan? Baca pelan. Makmum pun macam tu, imam pun macam tu, orang yang sembahyang sendirian pun begitu, baca perlahan. Jadi derahnya imam bila ketika baca bismillahirrahmanirrahim, mula bismillah dan bacaan surah. Baca bismillah, Fatihah dan baca surah, baru derah. Adapun baca a'udzubillah perlahan. Ini maklum. Kita pun duduk sembahyang berjemaah tak ada gitu imam baca a'udzubillah derahan.
Yang kedua, sunat bagi imam itu menyaringkan suaranya pada ketika membaca Fatihah dan surah pada rakaat subuh dan 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan isyak. Dan demikian lagi sunat akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang bersendirian. Yang kedua, kata musannif rahimahullahu taala, adab di dalam bacaan. Yang kedua adalah baca nyaring, bacaan Fatihah, baca nyaring pada sembahyang subuh dan 2 rakaat sembahyang maghrib dan isyak. Rakaat yang pertama, yang kedua untuk sembahyang maghrib dan isyak. Subuh rakaat pertama dan kedua, itu maklum. Ini untuk imam dan juga untuk orang yang bersendirian. Dia ada 3 orang jenis sembahyang ni. 3 orang lah dalam bab ni, ada 3 orang. Imam, makmum dan orang yang sembahyang bersendirian, orang yang tak sembahyang berjemaah. Imam sunat nyaringkan suara dia ketika membaca Fatihah dan baca surah untuk sembahyang subuh, 2 rakaat isyak, 2 rakaat maghrib. Yang kedua, munfarid. Munfarid ni orang yang sembahyang tak berjemaah. Dia juga sunat baca rah. Kita tak main sembahyang jemaah di rumah, sembahyang subuh bangkit lewat, tak dah nak main sembahyang jemaah, sembahyang seorang-seorang di rumah. Maka ketika itu kita sembahyang baca darah juga. Itu orang panggil munfarid. Sembahyang seorang-seorang baca darah juga. Yang ketiga, makmum. Makmum dia kena pelan. Makmum ni dia baca sekadar diri dia aja dengar. Habis. Yang ketiga, sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sembahyang bersendirian bahawa menyaringkan mereka itu akan amin pada sembahyang yang nyaring. Dan sunat bagi makmum mempersertakan mengucap amin dengan imam, dengan amin imamnya, dan jangan terdahulu dan jangan terkemudian, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imamu fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang ketiga, kata musannif rahimahullahu taala, nyaringkan bacaan imam amin. Ketika kita sebut amin tu nyaringkan untuk sembahyang yang bacaannya nyaring. Sembahyang subuh rakaat pertama, rakaat kedua. Sembahyang maghrib rakaat pertama, rakaat kedua. Sembahyang isyak rakaat pertama, rakaat kedua. Tu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, makmum pun amin. Serentak amin makmum dengan amin imam. Jangan dulu daripada imam, jangan kemudian daripada imam. Oleh kerana kita sembahyang berjemaah, kita ikut aminnya imam. Kalau kita sembahyang sendirian, kita amin derah juga untuk sembahyang yang derah. Kan? Sembahyang senderah, kita sembahyang seorang-seorang. Untuk sembahyang yang bacaan derah, amin dia juga derah. Derah ni maksud dia apa dia? Sekira-kira dengar orang lain, bukan sekadar kita dengar. Kan? Sekira-kira sehingga orang lain pun dengar. Itu maksud derah di sini. Jadi sertakan, kata musannif rahimahullah taala, amin makmum tu dengan amin imam. Jadi makmum tu dia ikut tu imam kata amin baru dia amin. Jangan tu imam waladdallin, tak ada nak amin, dia amin dulu. Jangan, tak dapat fadilat dia. Apa dia fadilat dia? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Apabila mengucap oleh imam akan amin, fa'amminu, maka sertakan oleh kamu akan amin juga. Maka sertakan oleh kamu mengucap amin juga. Tu imam kata amin, kamu pun amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu kana", sesungguhnya, "man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah", barang siapa yang muafakat amin dia dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, nasihat diampunkan baginya apa yang terdahulu daripada dosanya. Itu kelebihan dia. Ketika tu imam kata amin tu, malaikat pun sambut dengan amin juga. Kalau kita serentak dengan imam, makna kita serentak dengan imam, dengan amin para malaikat.
Maka sabda Nabi SAW, siapa yang amin dia sama dengan amin malaikat, Allah Subhanahu wa taala ampun dosa dia, ma taqaddama min dzambih, dosa yang telah lalu. Ini kelebihan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat lain tak ada kelebihan ni. Kelebihan apa? Bila buat baik bukan sekadar dapat pahala, bahkan terampun dosa. Ada beberapa amalan bila kita buat di situ mendapat pahala dan terampun dosa. Contohnya puasa. Puasa ni kita buat amalan, kita berpuasa dapat ganjaran pahala. Apa dia ganjaran dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala firman dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadis shaimin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang berpuasa ganjaran pahala yang tak pernah dilihat oleh telinga, dengar oleh mata, yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, terlintas di hati. Mana dia puasa tu ada ganjaran pahala dan juga ada pengampunan dosa. Kan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kan hadis, orang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan juga mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, terampun dosa yang telah lalu. Begitu juga dalam bab mengucap amin, di samping mendapat ganjaran pahala, bahkan di samping mendapat ganjaran pahala juga mendapat pengampunan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diberi keampunan kepadanya ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya yang telah terdahulu, sesuatu yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Habis itu yang ketiga. Yang keempat, kata musannif rahimahullahu taala, sunat bagi imam itu diam kemudian daripada membaca waladdallin, sekadar bernafas, kemudian maka ia mengucap amin, tetap kala itu maka disertakan akan aminnya oleh makmum. Sunat imam lepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan terus sambung amin, jangan. Berhenti seketika, sekadar senafas ataupun sekadar subhanallah, barulah amin. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Terus kan, terus amin, tak ada beri ruang. Sunat beri ruang seketika, sekadar senafas ataupun sekadar subhanallah, barulah amin. Yang kelima, sunat bagi imam itu diam kemudian daripada aminnya itu sekadar makmum membaca Fatihah. Sunat yang kelima, sunat lepas amin tadi ni tu imam diam seketika, beri ruang kepada makmum untuk baca Fatihah. Bagi makmum selesai Fatihah dia, nanti masa tu imam baca surah, makmum tu boleh tadabbur bacaan imam. Kalau tu imam tu lepas amin terus baca surah, masa ketika tu imam baca surah, makmum duk kalut baca Fatihah. Dia ada ruang untuk makmum habiskan Fatihah, kemudian barulah imam membaca surah. Itu kata musannif. Yang kelima, sunat bagi imam. Ni cerita sunat. Kalau tak buat tak dapat apa. Kalau buat dapat apa? Dapat pahala. Itu kaedah sunat, ta'rif sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu yang diberi pahala atas melakukannya dan tidak diberi dosa, tidak disiksa dengan meninggalkannya. Jadi itu sunat. Yang keenam, sunat bagi imam itu diam kemudian daripada membaca surah dahulu daripada rukuk, sekadar perceraian antara bacaan surah dan antara takbir rukuk, dan antara takbir rukuk itu, dan jangan membaca makmum di belakang imam itu melainkan surah Fatihah juga. Sunat bagi imam diam kemudian daripada surah dahulu daripada rukuk,
sekadar perceraian antara membaca surah dan antara takbir rakaat. Sunat bagi imam diam kemudian daripada baca surah, diam seketika. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Contohnya, diam seketika baru rakaat. Jangan terus habis-habis wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terus rakaat. Diam seketika. Sekadar subhanallah ataupun sekadar bernafas. Barulah orang panggil rakaat imam. Dan jangan membaca makmum di belakang imam itu melainkan Fatihah juga. Jadi makmum masa tu imam baca surah, dia tadabbur, dia perhati. Jangan dia duduk kalut baca juga. Makmum ni dia baca Fatihah aja. Masa tu imam baca Fatihah, dia perhati, kemudian amin, lepas amin dia baca Fatihah. Habis Fatihah dia tadabbur bacaan imam. Mana dia jangan dia ikut imam. Tu imam baca surah, dia pun ikut baca surah juga. Jangan. Hukum dia makruh. Dan jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imamnya pada sembahyang yang nyaring kerana jauh atau pada sembahyang yang sir, maka sunat makmum itu membaca surah, kecuali makmum tak dengar, masjid jauh, speaker tak bunyi, masjid luar, makmum duduk belakang jauh, dia tak dengar bacaan imam. Sedang-sedang orang amin, dia pun amin lah, orang sah depan lah. Kan? Orang panggil, orang yang di belakang imam kata amin, dia pun dengar sampai ke belakang. Tak apalah. Habis amin tu, speaker rosak, mic rosak, tak bunyi suara. Dia duduk belakang tu. Maka ketika itu boleh dia baca surah. Sunat dia baca surah. Tak makruh dia baca surah. Kerana dia tak dengar bacaan imam. Lepas Fatihah, dia baca surah juga. Seperti tu imam baca surah, dia pun baca surah. Sebab dia tak dengar. Kerana jauh. Ataupun ketika semayang sir, semayang zuhur contohnya, semayang zuhur lepas Fatihah, sunat juga kita baca surah. Tu imam baca surah tak dengar, kita tak dengar. Jadi sunat kita baca surah. Itu kata musannif. Dan jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imamnya pada sembahyang yang nyaring, sembahyang zuhur, sembahyang isyak, sembahyang maghrib, sembahyang subuh, tak dengar, sunat dia baca surah kerana dia tak dengar bacaan imam. Ataupun sembahyang yang sir seperti sembahyang zuhur, sembahyang asar, rakaat pertama, rakaat kedua, lepas Fatihah, sunat baca surah makmum tu. Habis. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, adalah bagi imam di dalam berdiri itu 3 diam. Demikianlah yang diriwayatkan akan dia oleh Samurah ibnu Jundub dan Imran ibnu Husain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam yang pertama apabila takbiratul ihram imam, maka hendaklah diam ia sekadar makmum membaca Fatihah. Dan iaitulah waktu imam membaca doa iftitah. Maka bahwasanya jika tiada diam imam itu, maka ketika itu nescaya luputlah ia akan makmum pada mendengar bacaan imam. Maka atas imam itu barang yang kurang daripada sembahyang makmum itu. Dan jika tiada membaca makmum itu akan Fatihah pada ketika diam imam, padahal sibuk makmum dengan membaca yang lain daripada Fatihah, maka adalah yang demikian itu taksir atas makmum itu, tiada taksir atas imam itu. Jadi Imam Ghazali sebut ada 3 diam. Imam ni ada 3 diam, 3 tempat diam. Yang pertama diam bila lepas takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam diam seketika. Beri diam tu untuk apa? Untuk membaca doa iftitah. Kan? Itu diam seketika. Sekali lagi kita baca.
Apabila takbiratul ihram imam, maka hendaklah diam ia sekadar makmum membaca Fatihah. Maka iaitulah waktu imam membaca doa iftitah. Di sini Imam Ghazali sebut seolah-olah lepas takbiratul ihram tu imam beri ruang untuk makmum baca doa iftitah. Dalam masa yang sama tu imam beri ruang kepada makmum untuk membaca surah Fatihah lepas takbiratul ihram tu. Dalam masa yang sama tu imam baca doa iftitah. Ini yang disebut dalam kitab ni. Maka bahwasanya jika tiada diam imam pada ketika itu, nescaya meluputkan ia akan makmum pada mendengar bacaan imam itu. Maka atas imam itu barang yang kurang dari sembahyang makmum itu. Jadi kalau tu imam tak beri ruang kepada makmum setelah takbiratul ihram, nanti ketika tu imam baca Fatihah, makmum duk kalut, duk baca juga. Jadi kalau tu imam beri ruang, maka makmum, contohnya lepas takbiratul ihram, kalau kita tak baca Fatihah pun kita baca doa iftitah. Kita baca doa iftitah. Jadi bila tu imam baca Fatihah, kita boleh tadabbur bacaan imam, kita boleh perhatilah bacaan imam sebab kita selesai dah. Iftitah kita pun selesai, ataupun kita baca Fatihah. Lepas takbir terus kita baca Fatihah. Tu imam baca doa iftitah. Masa tu imam baca Fatihah, kita tadabbur bacaan imam. Itu seperti mana disebut sini. Jadi kalau tu imam tak beri ruang, lepas takbir terus baca Fatihah, maka ketika itu kata musannif rahimahullahu taala, kekurangan makmum itu ditanggung oleh imam. Jadi makmum tak boleh nak tadabbur lah bacaan imam sebab duk kalut dengan bacaan dia. Jadi ketika itu kuranglah makmum tadi. Jadi kekurangan imam itu ditanggung, kekurangan makmum itu ditanggung oleh imam. Melainkan katanya kalau makmum tu sendiri duk kalut benda lain, tu imam dah beri dah ruang untuk dia baca Fatihah contohnya, tapi dia duk kalut bacaan lain. Ketika tu imam baca doa iftitah, baca Fatihah, masa tu baru dia duk kalut nak baca juga. Maka ketika itu kata musannif rahimahullahu taala, taksir itu, kecuaian itu ditanggung oleh makmum lah, bukan ditanggung oleh imam. Sebab tu imam beri dah ruang kat dia, tapi masa tu dia tak baca pun, dia duk kalut benda lain. Masa tu imam baca Fatihah, baru dia duk kalut nak baca doa iftitah contohnya. Maka ketika itu ketaksiran itu ditanggung oleh diri sendirilah, bukan ditanggung oleh imam. Dah tu imam beri ruang lah. Itu maksud dia. Habis. Itu diam yang pertama. Dan diam yang kedua, apabila selesai imam daripada membaca Fatihah, maka hendaklah ia diam supaya menyempurnakan oleh makmum yang tiada membaca Fatihah pada diam yang pertama itu akan Fatihahnya. Dan diam ini lamanya setengah daripada diam yang pertama. Yang kedua diam ketika mana? Yang kedua diam ketika selesai baca Fatihah. Tu imam diam seketika, beri ruang kepada makmum yang tak baca Fatihah tadi. Sebelum tu imam baca Fatihah, dia tak baca Fatihah. Tu imam diam yang pertama, dia tak ambil peluang untuk baca Fatihah. Dia duk kalut baca doa iftitah. Habis doa iftitah, tu imam baca Fatihah. Dia tadabbur bacaan imam. Habis tu imam baca Fatihah, waladdallin amin, tu imam diam seketika. Diam tu imam tu beri ruang untuk makmum baca Fatihah. Selesai baca Fatihah, tu imam pun baca surah. Baca surah, makmum tadabbur bacaan imam. Dia perhati bacaan imam. Habis. Itu yang kedua. Dan diam yang ketiga, apabila selesai imam daripada membaca surah dahulu daripada rukuk, iaitu sekadar perceraian bacaan surah dan takbir rukuk. Yang ketiga diam bila setelah selesai surah, kan, lakum dinukum waliyadin, habis selesai dah surah. Kemudian tu imam diam seketika, baru dia rukuk, qadar subhanallah, kemudian baru dia rukuk. Jadi ada tiga diam kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam bacaan imam. Yang pertama diam setelah takbiratul ihram, iaitu qadar bacaan surah Fatihah. Yang kedua diam setelah surah Fatihah.
kurang sikit daripada diam yang pertama. Yang ketiga, diam sebelum rokok. Setelah selesai surah, sebelum rokok, diam qadar subhanallah. Habis. Yang ketujuh, sunat bagi imam bahawa membaca pada 2 rakaat sembahyang subuh selepas daripada Fatihah akan 2 surah yang mengandungi 100 ayat atau kurang, kerana melanjutkan pada bacaan, mana memanjangkan pada bacaan sembahyang subuh itu. Untuk sembahyang subuh, setelah selesai surah, setelah selesai Fatihah, tu imam baca surah yang ayat dia lebih kurang 100 ayat. Panjang tu. Kan? Sunat ni, cerita sunat. Maka mengerjakan akan sembahyang pada awal waktu subuh itu sunat. Sembahyang di awal waktu sunat. Maka tiada mengapa selesai subuh itu serta waktu kabur-kabur, waktu nak cerah dah, kerana dia baca surah panjang. Sembahyang subuh tu dia sembahyang awal waktu dah. Oleh kerana dia baca surah panjang, makna dia habis sembahyang tu apa orang panggil, waktu dah kabur-kabur, makna waktu dah nak cerah dah. Kan? Maka tiada mengapa membaca pada rakaat yang kedua itu dengan akhir surah sekira-kira 30 ayat atau 20 ayat hingga akhir surah. Rakaat pertama 100 ayat, rakaat kedua 30 ayat ataupun 20 ayat. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, telah diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya adalah ia membaca pada 2 rakaat qabliyah subuh akan suatu ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan pada rakaat yang kedua, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Ini sunat sebelum subuh, qabliyah subuh. Katanya subuh kita tak sebut qabliyah dah, sebab subuh mana ada ba'diyah. Kan? Sembahyang yang ada qabliyah ba'diyah baru sebut qabliyah. Tak apalah di sini disebut qabliyah. Sembahyang subuh tak ada qabliyah kerana dia tak ada ba'diyah. Yang qabliyah ba'diyah ni ada qabliyah ada ba'diyah baru kita sebut qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Adapun subuh dia semacam dia hanya ada sebelum dia, tak ada selepas. Maka orang panggil sunat subuh. Dia tak sebut sunat qabliyah subuh dah, kita sebut sunat subuh. Kan? Kita sebut qabliyah sebab ada ba'diyah. Macam tu juga kita sebut sunat asar. Okay? Sunat sembahyang asar, sunat rawatib asar, ataupun sunat rawatib subuh. Jadi Imam Ghazali sebut hadis Nabi SAW diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya Rasulullah sembahyang sunat subuh, Rasulullah baca rakaat pertama qulu amanna ila akhirih, ayat tadi. Rakaat kedua baca Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul ila akhir. Ataupun ada riwayat yang lain baca rakaat pertama inna anzalna, bukan. Rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tarakai. Sembahyang qabliyah subuh ni. Kita sebut tadi qabliyah tu, dalam kitab sebut qabliyah subuh. Ataupun sembahyang sunat subuh. Kita sebut juga sembahyang sunat fajar. Dulu tok guru saya beri petua, dia sebut, tok guru saya sebut, orang yang sembahyang sunat subuh ni, rakaat pertama ni kelebihan dia, fadilat dia. Orang yang tak tinggal sunat subuh, rakaat pertama dia baca alam nasrah, rakaat kedua dia baca alam tarakai lepas Fatihah. Rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tarakai.
beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia baca la uqsimu bihadzal balad sampai habis. Kemudian dia istighfar 300 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Insya-Allah tak akan susah, tak akan dia akan selamat daripada kesusahan hidup. Tak akan berdepan dengan fakir dan miskin. Tak ada istilah miskin dan fakir untuk diri dia. Murah rezeki dia. Rakaat pertama alam nashrah, rakaat kedua alam tarakai. Beri salam, baca la uqsimu bihadzal balad sekali, kemudian istighfar 300 kali. Sementara tunggu apa orang panggil bilai nak qomat kan. Ataupun rakaat pertama baca qul ya, rakaat kedua baca qul huwallah. Tapi apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ini, rakaat pertama baca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Surah Al-Baqarah ayat 136. Rakaat kedua baca Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Jadi sunat fajar ni ataupun sunat subuh ni jangan tinggal. Nabi SAW bersabda, raka'atan fi jawfil lail khairun minal ardi wa ma fiha. 2 rakaat di penghujung malam tu lebih baik daripada bumi dan isinya. Besar sungguh ganjaran pahala sembahyang sunat sebelum subuh ni. Habis. Dan sunat bagi imam membaca pada sembahyang zuhur akan tiwalul mufassal, yakni surah-surah yang panjang hingga 30 ayat. Itu orang panggil tiwalul mufassal. Dan pada sembahyang asar sekira-kira setengah daripada yang demikian itu. Dan pada sembahyang maghrib awakhirul mufassal, yakni surah-surah yang ada akhir-akhir Quran. Demikianlah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin. Sunat kata musannif rahimahullahu ta'ala, sembahyang zuhur kita baca tiwalul mufassal. Apa dia tiwal mufassal? Iaitu surah-surah daripada surah Qaf sampai surah An-Naba. Itu orang panggil tiwalul mufassal. Dia ada istilah tiwalul mufassal, kemudian qisarul mufassal, kemudian pertengahan. Jadi apa dia qisar mufassal? Dia ada surah-surah yang panjang, kemudian bercerai-cerai, iaitu surah Qaf sampai surah An-Naba. Ini sunat sembahyang zuhur baca tiwalul mufassal. Kemudian sembahyang asar dan maghrib baca awakhirul mufassal, akhir surah-surah mufassal. Apa dia akhir surah-surah mufassal? Iaitu surah Wad-Duha. Wad-Duha sampai akhir, yang kita sebut sebagai ayat-ayat lazim kan. Itu orang panggil awakhirul mufassal. Hak yang antara dua tu pertengahan mufassal. Demikianlah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini yang disebut oleh musannif ni atas jalan sunat kan. Habis. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal jumlatu at-takhfifu awla la siyama idza kasura al-jam'u. Artinya dan hasil dengan perhimpunan perkataan itu bahawa meringankan sembahyang bagi imam itu terlebih aula, istimewa pula apabila banyak orang-orang yang berjamaah itu. Jadi walaupun bacaan-bacaan yang disebut tadi tiwalul mufassal, awakhirul mufassal dan sebagainya, namun kata musannif rahimahullahu ta'ala, walhasil, kesimpulannya gini, at-takhfif aula, meringankan bacaan itu lebih aula, lebih-lebih lagi kalau jemaah tu ramai. Jadi tu imam jangan pilih
surah-surah yang panjang yang membebankan makmum, jangan. Itu maksud dia. At-takhfif aula. Walaupun tadi sebut tiwalul mufassal dan sebagainya, namun kata Imam Al-Ghazali wal hasil wal jumlatu. Mana kesimpulannya gini. Kesimpulan wal jumlatu mana hasil dengan perhimpunan perkataan itu. Jadi kita ramai tadi beberapa pendapat. Kemudian Imam Ghazali buat rumusan. Kata Imam Ghazali wal jumlatu. Maksud dia wal hasilnya gini. Kesimpulannya gini. At-takhfif aula, meringankan bacaan sembahyang itu lebih aula. La siyama, lebih-lebih lagi idza kasural jam'u, apabila jemaah tu ramai. Bila makmum kita ramai, maka banyak keadaan makmum tadi ni. Ada makmum yang uzur, ada makmum yang tua, ada makmum yang ada urusan. Jadi kalau makmum kita ramai, bila ramai banyaklah orang panggil urusan tu. Banyaklah karenah. Ada yang tua, ada yang tak larat, ada yang ada urusan, ada yang jadi ketika itu kata musannif rahimahullah taala at-takhfif aula, meringankan bacaan itu lebih aula. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'fu wal kabiru wa dhal hajati wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Iza shalla ahadukum, apabila sembahyang salah seorang daripada kamu bin nasi dengan manusia, falyukhaffif, maka hendaklah dia ringankan bacaan dia, dia ringankan sembahyang dia. Fa inna fihim ad-dha'fu wal kabiru, kerana terdapat di kalangan mereka, di kalangan manusia itu ad-dha'if, orang yang lemah, wal kabir, orang tua, wa dzal hajah, orang yang mempunyai hajat. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa, kalau dia sembahyang sendiri seorang-seorang tak apa lah, falyutawwil ma syaa, maka panjangkan bacaan dia ikut apa yang dia nak. Nak baca surah Baqarah tak apa. Kecuali makmum-makmum kita tu makmum yang mahsur, ataupun makmum yang orang panggil pelajar kita. Kalau di madrasah tu pelajar-pelajar kita, ataupun jemaah kita dah tak ada orang lain, bukan ada orang luar, orang yang tahu dah pagi ni kita nak baca surah ni, petang ni kita nak baca surah ni. Dan ataupun kita buat dah sembahyang tarawih, kita nak khatam setiap malam, kita nak khatam satu juzuk. Itu lain lah kan. Yang nak baca pendek-pendek, pergilah ke surau masjid, buat program khatam satu juzuk. Makna dia satu rakaat semuka kan. Habis. Dan lagi sabda Nabi dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dengan merujuk kepada hadis muttafaq alaih, wa qad kana Muadz ibn Jabal wa qad kana Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu yusalli biqaumin al-'isha'a wa qara'a surat al-Baqarah fa kharaja rajulun min as-salati wa atamma li nafsihi faqalu nafaqa ar-rajul fatashakaya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fazajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan faqala afattanun anta ya Mu'adz, iqra surata sabbihi was-samaa'i wat-tariq wasyamsi wa duhaha. Jadi satu ketika Imam Ghazali wamai satu riwayat hadis muttafaq alaih adalah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu yusalli biqaumin, dia sembahyang bersama satu jemaah di sembahyang Isya. Dan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu membaca surah Al-Baqarah. Sembahyang Isya dia baca surah Baqarah. Surah Baqarah apa juzuk kan? Apa juzuk? 2 juzuk lebih lah. Dia baca surah Al-Baqarah. Tengok balik apa juzuk. Dia baca surah Al-Baqarah, maka keluar seorang lelaki daripada sembahyang sertanya itu, lalu ia menyempurnakan sembahyangnya itu bagi dirinya. Jadi ada orang hak duduk belakang tu, dia pun niat mufaraqah, dia perhabis sembahyang sendiri dia tak ikut sembahyang Mu'adz bin Jabal tadi. Maka berkata mereka itu bersama-sama sembahyang itu,
Maka berkata mereka itu yang bersama-sama sembahyang itu. Jadi orang hadut sembahyang bersama Muaz ni, dia berkata jadi munafik orang lelaki itu, kan? Itu munafik itu, kan? Maka mengadu kedua-duanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muaz pun mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Sayyidina Muaz pun mengadu kepada Rasulullah, lelaki tadi pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengadu kedua-duanya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Muaz itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah membuat fitnah engkau ya Muaz? Kamu membuat fitnah ke Muaz? Kamu membuat sesuatu yang menyebabkan orang lain tak selesa ni. Oleh itu, baca olehmu akan surah Sabbihisma rabbikal a'la. Baca oleh kamu akan surah Was-sama'i wat-tariq. Baca surah Wasyamsi wa duhaha. Cukuplah untuk orang ramai. Baca surah Sabbihisma rabbikal a'la, baca surah Was-sama'i wat-tariq, ataupun baca surah Wasyamsi wa duhaha. Jangan tarik surah Baqarah, kan? Nah, ramai di belakang tu, ada orang yang lemah, ada orang yang tua, ada orang yang banyak urusan. Selesai. Kemudian adapun adab yang dalam segala rukun itu, maka iaitu lima adab. Selesai kita adab. Tadi adab tajuk kita apa dia? Adab imam di dalam bacaan. Di situ ada 7 adab. Selesai. Kemudian insya-Allah pertemuan akan datang adab yang di dalam segala rukun itu, maka iaitu 5 adab. Nanti adab dalam rukun-rukun yang lain selain daripada rukun qauli tadi, ataupun bacaan-bacaan selain daripada rukun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.